Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Pada malam ni dapat kita menyambung kembali siri pengajian kita dalam Sirus Salikin pada juzuk yang kedua. Masih lagi membincangkan masalah faslun fi tartibil awrad. Suatu fasal pada menyatakan segala tertib wirid-wirid. Ya, telah kita bincangkan bahawa walaupun dia baik, ya, dia ada kaedah dia. Ya, ada cara dia, ada tertib yang kita kena jaga. Hubungan kita makhluk dengan Allah ni hubungan penuh dengan adab. Ya, kena ada adab. Ya, kadang-kadang dinamakan sunat. Ya, dia tak panggil adab, kadang-kadang namakan sunat. Ya, kadang-kadang dinamakan perkara itu sebagai perkara yang mubah, yang harus. Ya, tapi semua membincangkan masalah kita dengan Tuhan ni ada adab. Hatta masuk dalam masjid pun ada adab. Ya. Boleh masuk langkah kaki mana pun, ya. Tapi sunat kaki kanan. Ya, kaki kiri jadi makruh. Lompat tu. Ya. Umpamanya. Boleh masuk, tapi bila tidak langkah kaki kanan tu jadi tak dapat pahala. Ya, jadi walaupun sikit, kadang-kadang kita dengan Tuhan ni kita kena jaga adab. Kalau tuan-tuan pergi ke istana macam-macam adab. Ya, berapa langkah angkat sembah sekali, langkah 3 kali angkat sembah sekali, tangan duk mana, ibu jari duk mana, semua. Ya, macam orang kahwin ada adab. Ya, macam-macam. Lepas akad nikah, salam, adab membatalkan wuduk. Orang Melayu, kesian orang Melayu. Adab membatalkan wuduk. Dua-dua tak ada semayang. Ada ke membatalkan wuduk? Padahal kita sunat jaga wuduk, bukan batal wuduk. Lepas kahwin bersalah lelaki perempuan. Tuan-tuan lama tak buat kan? Ya, tua-tua ni lama tak buat, mungkin lupa lah. Ya. Sebenarnya lepas kahwin, lepas akad nikah, sunat semayang. Semayang sunat. Sunat. Lepas akad nikah tu, Tuhan bagi kita rezeki, dapat temu jodoh, sunat semayang. Semayang sunat. Jadi yang dah lama-lama kahwin tak semayang sunat hari tu, boleh lagi semayang. Dia jadi gian balik. Baik, di antara adab yang telah kita bincang, dia kata bila kita wirid dengan Allah Ta'ala, di antara adabnya, di antara telah kita bincang, di antara baina tulu'il fajri ila tulu'il fardis samsi, waktu terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Di antara terbit fajar sampai terbit matahari, apa yang kita sunat baca? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan dikaulah kami berpagi-pagi. Kita bangun pagi-pagi ni ingat ke Tuhan, ingat ke Allah. Ya, bangun pagi, Allahumma bika asbahna. Ya Allah, kami berpagi-pagi ni, ya Allah, ya, kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Ya, pagi kami denganmu ya Allah. Wa bika amsayna, dan dengan dikaulah kami berpetang-petang. Petang kita pun bersama Allah Ta'ala. Telah kita bincang bahawa kita dengan Allah jangan putus hubungan. Ya, kalau kita putus hubungan dengan Allah, dia jadi line tak ada lah, telefon line tak ada. Ya, jadi payah. Ya. Jadi kena kadang-kadang yang celah di antara kita dengan Tuhan tu masuk benda lain. Ya, kalau kita putus hubungan dengan Allah, yang masuk tu syaitan. Syaitan, ilham. Ya, diilham dia tak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, ada yang ilham fujur, durhaka pada Allah. Syaitan ni dia pandai tuan-tuan. Dia ilham begini. Dia bagi je idea. Tapi idea tu sebenarnya nampak baik. Buat begini. Tapi ujungnya sesat. Ya, dia membawa kita sikit demi sedikit kepada makin jauh dengan Allah Ta'ala. Ya, dia ajar menipu, dia ajar bohong, dia ajar diilhamkan. Ya, wa taqwaha, ada ilham yang bertakwa pada Allah. Sebab tu bila kita mesyuarat, ya, kita baca doa, Allahumma alhimna marashida umurina,
Wa'izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Minta ya Allah ilhamkan benda-benda yang baik. Ni mesyuarat ni minta pandangan baik. Ya, kadang-kadang Tuhan bagi ilham pada kita. Ya, sebab tu bila kita mesyuarat, kita beri pendapat. Kalau orang terima, kita kena istighfar. Ya. Jangan seronok bila orang terima. Pasal apa? Takut-takut cadangan kita nampak baik, bila buat jadi tak baik. Ya. Kalau orang tolak cadangan kita dalam mesyuarat, alhamdulillah. Pasal apa? Kalau jadi benda tak baik, kita tak dapat dosa. Ya, mencadangkan tu satu rahmat Allah Ta'ala. Kita cadang tu kerana kita fikir baik. Belum tentu idea yang baik tu bila praktik jadi benda baik. Belum tentu. Kadang-kadang waktu rancang tu cantik lah. Elok nak buat. Ya. Kita kesian tengok orang lalu main pantai ni tak ada tempat nak duduk, kesian. Kita pun mesyuarat setujulah buat pondok-pondok. Kita pun buat pondok. Lepas buat pondok, orang merendek pondok kita buat. Tak pasal-pasal menyesal aku cadang. Jadi gitu. Ya. Jadi oleh kerana itu di antara kita minta. Wabika nahya, denganmu ya Allah kami hidup. Hidup kita ni kerana Allah. Ya. Hidup ni tak ada makna langsung kalau lawan Allah Ta'ala. Ya. Lawan daripada sejak merdeka sampai malam ni. Lawan, cocok lawan Allah. Ya. Lawan Allah Ta'ala. Wabika nahya ya Allah kami hidup denganmu ya Allah. Hidup dengan Allah Ta'ala. Ya, buat benda Allah suka. Ya. Sebagaimana yang kita ni hari ni menangi bulan. Ya, menangi bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi SAW. Ya, kita dengan Nabi ni pisah lama, 1343 tahun. Ya. Lama terpisah dengan Nabi SAW menyebabkan kita tak kenal Nabi. Sebab idola depan kita ni apa yang kita tengok hari-hari. Ya. Yang minat artis, idola dia artis lah. Apa yang artis buat tu ditiru. Ya. Yang minat sukan, idola dia ahli sukan. Ya. Pakai baju, ya. Nombor jersey sama dengan nombor pemain dia. Buh nama pun nama kawan tu juga. Sokong kelab Manchester United. Lawan Liverpool, kalah pula. Kalah. Ya. Tapi walaupun kalah tapi dah minat nak macam mana? Pergi tengok bola. Pahang lawan Negeri Sembilan. Pergi. Masuk stadium berjam-jam beli tiket, beli. Ya. Dapat tiket masuk. Awal masuk dah, pemain tak pergi dah. Ya. Hujan pula. Tahan. Kalah pula. Balik kalah pula. Keluar stadium, tinggal di bah pula. Buat minggu depan pergi pula. Pasal apa? Dia minat. Sebab tu bila minat ni, benda tak elok pun jadi baik. Sebab tu bagaimana kita dengan Allah ni, kita buat tu kita rasa seronok. Sebab tu Nabi larang sahabat-sahabat, ya, Nabi larang, jangan kamu memaksa-maksa buat benda sesuatu hingga kamu rasa jemu dengan dia. Jangan. Buat yang seronok. Biar sikit tapi kekal. Jangan banyak, lepas tu sekali tu je. Allah malam tu baca Yasin 40 kali. Lepas tu tobat tak buka dah Quran. Jangan. Buat yang mudah-mudah, yang ringan-ringan. Sekira-kiranya kita boleh buat terus. Wabika namu tu, dan padamu ya Allah kan mati. Mati kita pun kerana Allah. Mati balik pada Allah. Hidup pun kerana Allah, mati. Wa ilaikal masir, dan kepadamu ya Allah kami kembali. Kita akan balik pada Allah Ta'ala. Semua balik. Pagi tadi saya dapat satu mesej daripada seorang saudara baru. Saudara lama lah, dia lama masuk Islam. Dia kata dia ni Bengali, ya, masuk Islam. Ya, dia sakit. Ya. Tidak sakit-sakit tua lah, umur 80. Dia kata hari ni genap umur saya 80 tahun. Saya duduk seorang diri di rumah. Tak ada isteri, tak ada anak, tak ada kawan-kawan. Apakah saya boleh panjang umur sampai tahun depan? Hari ni 83 tahun umur dia. Apakah tahun depan saya panjang umur? Ya. Dia manusia ni tuan-tuan, dia mula-mula hidup kita di gelombang hidup ni. Gelombang hidup ni kita kena faham. Dia mula-mula dia semangat. Ya. Kemudian dia hebat. Ya. Bila umur dia meningkat, dia jadi nak marah. Lepas marah, dia mudah merajuk, mudah kecil hati. Lepas kecil hati, dia bersendirian. Perangai manusia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ayah kita mengamuk, marah je tu, tu orang tua lah tu. Dan tua dia memang gitu tu tuan.
Dia mudah marah. Mudah nak marah. Sikit-sikit marah. Sikit-sikit marah. Lepas dia marah, tak apa dia? Dia kecil hati. Dia mudah singgung, kecil hati dengan anak-anak. Anak-anak tak balik, dia kecil hati. Anak-anak bagi duit ke mak, jayah tak bagi, kecil hati juga. Padahal mak bagi tak, dia nak anak dia bagi ke dia. Anak-anak telefon, kita orang lelaki. Kan jarang anak kita telefon kita kan. Telefon, mak, cakap, mak, semua mak. Bila kita umur berat sikit, rasa hati. Terasa hati. Lepas terasa hati tu, dia merajuk. Dia merajuk. Duduk seorang. Dia bawa diri lah. Bawa diri. Lepas bawa diri tu tak lama tu. Tak lama dah tu. Saya hantar mesej ke dia. Saya kata dalam umur kita begini, kita tak mungkin jadi muda dah. Dunia ni kita kena hadap, umur kena hadap, makin tua bukan makin muda, tenaga makin lemah. Tapi yang penting kita bahagia di akhirat tu. Alam dunia habis dah alam umur kita. Dah mari tua tu habis dah dunia ni. Manis dah tak sedap dah. Cucu bagi tebu kita. Nak makan macam mana? Gigi tak ada. Tebu tak boleh makan dah. Anak makan kacang, sedapnya bunyi kerak. Kita tak ada dah. Selera hilang dah. Hilang dah. Kelazatan dunia Tuhan tarik dah. Nasi keras tak boleh dah. Nasi air je. Si air masuk hilang, boleh lah. Sama kadang-kadang dengan mangkuk-mangkuk sekali seduk hilang terus. Boleh. Dah mari tua. Sebab tu bila kita tengok orang tua ni, kita fikir satu hari aku jadi macam dia. Ingat gitu ya. Satu hari aku jadi dia. Dia mengamuk marah. Satu hari kita jadi macam dia lah. Sebab tu dunia memang Tuhan buat gitulah, pusingan dunia, tahu dah. Sebab itu wa ilaikal masir, ya Allah, macam mana pun kita akan balik menghadap Allah Taala. Dunia ni lalu je, lalu sekejap je, tak padan kalau nak lalu. Sebab tu bila Nabi menjenguk ke syurga di akhirat dalam Isra' Mi'raj, seorang sahabat Nabi duduk, ahli syurga, termenung duduk, tunduk muka dia. Lalu Nabi tanya Jibril, ya Jibril, pas apa dia nampak tunduk muka? Lalu kata Jibril, dia tu ahli Badar. Ni ahli Badar. Dia mati dalam perang Badar. Dia rasa malu dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Waktu dia muda, dia lawan Nabi. Dia lawan Islam, lawan Islam. Akhir Tuhan beri hidayah, dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, tak lama, dia hijrah ke Madinah. Tak lama sampai hijrah ke mana, berlaku perang Badar. Nabi pun ajak dia pergi perang. Sampai medan perang, berperang, mati dia. Mati, Tuhan masuk syurga terus. Terus masuk syurga. Qila dukhulil jannah dalam surah Yasin. Dia kata dia rasa malu dengan Allah. Berpuluh tahun lawan Nabi, lawan Islam. Tiba-tiba masuk Islam, tak ada berapa tahun, mati syahid. Syurga terus. Dia kata, Allah, tak padannya aku. Kalaulah Tuhan nak kira, berpuluh tahun aku lawan Islam, dengan sikitnya tempoh taat perintah Allah. Sebab tu dia kata dunia ni kana yaumin miqdaruhu kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Sehari akhirat sama 1000 tahun dunia. Sehari akhirat 1000 tahun dunia. Enggak kita hidup tak sampai 1000. Saya tengok muka tuan-tuan ni 60 tak ada. Adalah seorang dua dan agaknya. 60, 70. Masuk 80 tak ada benda. Maknanya sekejap je. Kalau ambil 100 tahun, umur kita 100 tahun. Saya 120, total 100, contohlah. Yalah, anak murid dengan tok guru takkan pendek umur tok gurunya, yalah orang lain. Tak? Gitu. Katalah gitu. Kalau 100 tahun, berapa jam je akhirat? Kalau 1000 tahun sehari, kalau 100 tahun dunia, tak sampai 2 jam akhirat. Allah, hai. 2 jam ni lah menentu nasib kita di akhirat besok. Sebab tu kalian tak padan. Sebab tu dalam bab taat ni sabar sekejap je lagi. Macam kita balik tengok mak kita, oh Allah, kadang-kadang dia maki hama kita, sabar kejap je. Pada adatnya dia tak lama dah. Jagalah hati dia buat baik. Pada adatnya lepas ni tak ada dah. Anak-anak ni kadang-kadang bila ayah mati balik lah. Masa sihat tak balik, dengar mati balik. Tunggu. Jangan ke bumi lagi nak tengok mayat. Tengok apa? Kadang-kadang dah husus sampai atas kubur, buka lagi kain kapan. Ya Allah.
Tak usah buka lah. Nabi kata 3 perkara kena segera. Segerakan 3 perkara. Pertama, semayang bila masuk waktu. Yang kedua, kahwinkan anak bila nampak nak kahwin. Nampak nak kahwin, kahwin je lah tuan-tuan. Ya. Yang ketiga, jenazah bila mati, segerakan ke bumi. Kalau dia baik, mudah-mudahan segera dapat rahmat. Kalau dia, na'udzubillah, tak baik, maka segera ke bumi dia, supaya kemurkaan Allah tak kena pada orang hidup. Ya. Tapi kita harap kebaikan lah. Dan lagi, Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaum ila kulli khair wa na'udzubika an nakhtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslimin fa innaka qulta wa quluka al-haq wa huwa allazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Baik, artinya, hai Tuhanku, bahawasanya kami memohonkan akan Dikau bahawa Engkau bangkitkan kami dalam hari akhirat kepada tiap-tiap kebajikan, dan kami memohonkan pelihara dengan Dikau daripada bahawa kami mengusai di dalamnya dalam kejahatan, atau kami menghelakan akan dia kepada orang Muslim, maka bahawasanya Engkau telah berfirman dalam firman-Mu, dan firman itu tetap benar. Dialah Tuhan yang mematikan kamu dalam malam, dan yang mengetahui ia barang yang kamu usahakan akan kejahatan dalam siang, kemudian maka dibangkitkan akan kamu di dalamnya kerana ditunaikan ajal yang tertentu. Baik, Allahumma inna nas'aluka an nab'asana fi hadzal yaum ila kulli khair. Kita minta doa, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu, ya Allah, Engkau bangkitkan kami pada hari ini dalam keadaan kebajikan. Bangun tidur ni doa yang kita bangun daripada bila? Bangun tidur fajar sampai terbit matahari. Ya, ni zikir ni dikata baca pada waktu itu. Ya Allah, Engkau bangkitkan aku daripada tidur aku semalam tadi, tidur sepanjang malam. Bangun-bangun, jadikan hari ni hari baik bagi kami, ya Allah. Kita tak tahu. Ya, tak tahu apa nak jadi pada kita hari ni, tak tahu. Ya, di antara rahsia Allah, kita tak tahu. Maka doa, ya Allah, jadikan kebangkitan kami hidup hari ini kepada benda-benda yang kebajikan, dan minta pelihara daripada benda-benda yang kejahatan daripada kami. Ya. Minta Allah lindung benda jahat, benda tak baik. Nabi kata, hendaklah kamu mulakan sedekah awal-awal pagi. Ya. Sedekah ni Nabi suruh kita sedekah awal pagi. Ya. Pasal apa? Nabi kata, sedekah kamu menghalang bala Allah yang turun ke atas kamu. Bila mana kita sedekah awal pagi, pahala kita naik. Dia jadi pendinding bala yang nak turun pada kita pada hari tersebut. Ya, maka sedekah pada awal pagi ni sangat baik. Ya, ada orang saya perhati surau ni. Ya, dia masuk surau, dia buh tabung. Tiap-tiap kali masuk, dia buh tabung. Ya, dimulakan nak masuk masjid, dia mas sedekah. Ataupun tabung di rumah kita. Bangun pagi, kita buh dalam tabung kita. Ya, petang jangan ambil balik. Kadang-kadang nak kunci tabung anak, pok pegang kunci, anak jom buh, tengok-tengok tak ada. Kita buh, kita sedekah, kebaikan, minta lindung daripada sebarang kejahatan. Sebagaimana firman Allah Taala dalam Al-Quran Al-Karim, apa firman Allah Taala? Wa huwa allazi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang mematikan kamu pada waktu malam. Malam-malam tidur ni macam matilah, tuan-tuan. Ya, tak sedar apa. Ya, orang pencuri masuk ke rumah tak sedar lalu. Sihir ustaz, tak sedar langsung. Bukan sihir, tidur. Tidur mati. Tak sedar, tuan-tuan. Ya, tak sedar. Suami balik, awak tak tahu, tak sedar langsung. Tidur sungguh. Berkeruh-keruh tidur, tak sedar. Pencuri mari tengok, tak sedar. Bukan sihir, letih hangat. Siang hari penat bekerja, tidur malam, tidur sungguh. Ya Allah, ya. Siapa yang mati kita malam? Allah Ta'ala. Waktu tidur ni, tuan-tuan, telinga ni terbuka ni. Lubang telinga tak tutup, mata tutup. Tuhan buat manusia ni, mata bila tidur, ditutup. Dibuat kelopak. Kalau mata kita macam mata ketam, tak tutup tu kan. Tidur dengan tak tidur tak tahu.
Perompak masuk pun payah. Dia tengok, tidur ke tak? Tidur ke tak? Tengok, tidur. Tapi bila kita ni tidur, dia pejam. Ya. Nampak pejam. Tengah kuliah pun dia pejam. Tengah kuliah pun pejam juga. Ya. Dia kita ni terus sekalian, kita ngantuk ni, dia Tuhan buat mata kita ni makhluk paling banyak orang saraf, automatik. Letih lain mata dia. Mata letih lain. Mata gembira lain. Mata tengok dengan sayang lain. Mata sedih lain. Mata ada duit lain. Mata duitan lain. Oh tu lain. Ya. Saya duk kadang-kadang renung, hebat Tuhan buat pada mata kita ni. Benda yang dipusing tak tahu. Benda yang Allah pusing. Bila sedih lain mata kita. Ya. Gembira lain mata kita. Ya. Nak menangis lain. Ketawa lain. Seronok sangat lain. Ni, ada duit lain mata lain. Ya. Duit tak ada, sawit tengah meluruh. Buah sawit sekarang tak buah, tengah-tengah apa? Tengah melawah. Ya, tengah melawah. Berapa bulan ni? Tak sampai setengah tahun. Patut berjalan pun tunduk, masuk kedai, tokek tanya minum apa? Teo. Teo je. Makan, minum je lah. Ya. Sejam setengah duduk kedai, minum teo, ngiling pala tokek, nak hambak pelanggan. Oh, musim melawah. Dan mari musim banyak buah, jagalah. Jauh lagi. Teh tarik 2, tongkat ali 3. Tengah ada duit. Tapi Tuhan buat hebat makhluk Allah Ta'ala ni. Sebab tu, wapi ampusikum afala tubsirun. Pada tubuh kamu, kamu tak tengok, kata Allah. Tengok tu tubsirun, bukan tengok mata. Fikir. Ni jari ni. Allah, Tuhan buat ni jari ni. Ni boleh gerak macam ni. Tuan-tuan, manusia buat robot. Robot ni nak bergerak jari macam ni, berapa juta habis ni, kos ni. Ya. Buat tangan, robot ni. Kongok, musing. Wik, buka. Berapa juta habis. Tapi Tuhan buat kita ni, Allah. Lepas tu lain. Ni lain. Ni lain. Saya tanya doktor, kenapa cucuk masuk air kot ni? Saya kata, cucuk sini. Sini nampak orat kan? Tak payah cari-cari dah. Ni tepuk, cucuk tak ada, sakit kita je. Baru dia masuk hospital ni. Tu datuk tu, kalau tak datuk 7 kali. Okay, saya kata, apa yang payah sangat? Dia kata, Ustaz, Tuhan ni dia buat kulit kita ni tak sama. Kenapa tak boleh cucuk sini? Sakit sangat. Cucuk sini ya Rabbi, sakit sangat, tak boleh. Memang tak boleh. Tuhan buat sini bukan untuk cucuk, sini untuk pegang. Pegang. Macam kita rasa kulit orang perempuan, rasa dengan jari ni. Tak sedap. Rasa dengan ni, kan? Di Tuhan buat tapak ni untuk rasa. Padahal sama kulit ni. Tak. Kulit bawah ni tak sama dengan kulit atas ni. Itu kalau kita tengok darah. Darah lagi lah. Perjalanan darah kita, bawah kulit, lapisan-lapisan Tuhan cipta. Sendi-sendi yang Tuhan buat, bergerak sendi tu. Tulang kering. Tulang kering. Gemuk macam mana pun, mesti kering. Tulang kering. Ya, nama. Kemudian bila orang sakit jantung, dia ada urat boleh ambil kat betih ni. Spare part. Ada spare part Tuhan buat. La ilaha illallah. Itu tak tengok lagi yang lain-lain. Sebab tu dia kata apa dia? Dia kata ya Allah, ya. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail wa ya'lamu ma jahratum bil wa ma jarahtum bin nahar. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita, dialah yang hidup, yang matikan kita, ya, dan apa yang kita buat dia ketahui segala-galanya, ya, dan apa yang kita lakukan semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala segala-gala. Cuma kita tak tahu, kita ikhtiarlah, ikhtiar doa, minta doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian summa yab'asukum fi. Lepas kita mati, hidup sekali hidup, lepas tu mati sungguh. Kemudian summa yab'asukum fi, kemudian Allah bangkitkan kita di akhirat. Ya, bangkit daripada kubur masing-masing. Ada orang tanya, dibahas, akhirat ni alam lain ke alam ni? Alam ni ke alam lain? Ya. Maka dia katakan dalam hadis disebut alam ni, alam dunia ni. Cuma dunia ni diubah.
Sebab tu kita bangkit daripada kubur masing-masing. Kalau Allah lain, untuk kubur mana? Ya. Tanam bana pusat jengkau. Lahir-lahir di planet lain. Mana boleh? Berarti dia yang bangkitkan kita daripada kubur masing-masing. Orang ni bangkit daripada jengkau, yang ni jengkau 11, jengkau 12, jengkau 14. Bangun masing-masing keluar pada kubur. Kemudian dihalau satu tempat. Satu padang dia katakan pada mahsyar. Licin, terang. Dunia tak ada pokok dah. Ya, kita lalu kat jengkau sebelah tu tak ada dah sawit. Ya, nak ke mana? Nak kepada mahsyar. Pada mahsyar di mana? Satu kawasan yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada hadis banyak disebut tentang tempat-tempat tersebut. Tak apalah. Ya. Dia bangkit semula. Untuk apa? Liyuqda ajalan musamma. Untuk balas. Dunia tak boleh balas, tuan-tuan. Dunia kita lah macam mana? Ya, kita duduk kempen 5 tahun, dia bagi 500, habis. Dapat 500 mengengkang, lupa beri salam ustaz, tak jawab dah. 500 baru. Lembu dapat 250 juta. Kalau lembu tahu kita dapat 500, malu kita. Ya. Tak apa, ambil tu, jangan tak ambil. Siapa tak nak bagi saya. Duit ni duit rakyat, ambil. Ya. Baik. Untuk apa balasan? Dunia ni tak boleh balas. Ada yang boleh balas, tapi tak puas hati. Tak puas hati. Sebab tu dalam Islam ni kena hukum Allah. Pasal apa? Hukum Allah tu memuaskan hati manusia. Ambil contoh bunuh. A bunuh B. Maka hukuman balas semula. Balas. Bila balas semula, keluarga B yang kena bunuh tu puas hati dia. Puas hati. Sebab bila tak puas hati, dia simpan dendam. Islam ni tak nak dendam. Maka mahkamah jatuh hukuman gantung sampai mati. Allah, keluarga yang kena bunuh ni, saudara dia kena bunuh ni, Allah syukur pada Allah Ta'ala, lega. Pasal apa? Hukuman tu puas hati dia. Ataupun boleh juga bayar diat. Bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi. Bayar siapa? Kepada waris. Sebab yang tak puas hati dengan pembunuhan kematian ni waris dia. Maka bayar dia ganti rugi 700,000 bayar. Ya, menyebabkan dia tak simpan. Ataupun dia maaf. Tak apalah, saya maafkan dia, nak macam mana, dah mati orang Melayu kan mudah gitu. Ya, dah takdir Allah. Maaf je lah. Maaf. Ya, tapi kenapa mesti keluarga si mati? Jangan orang lain. Sebab tu dalam Islam keluarga, jangan raja. Ya. Raja mengampunkan, keluarga si mati tak puas hati. Ya. Pasal apa? Sebab yang kena bunuh dia, bukan nak raja tu. Ya. Dalam Islam, keluarga yang mengampun. Ya. Kita nak buat prosedur macam mana, itu terpulang. Tapi, pengampunan, kemaafan keluarga, wajib dalam Islam. Nak selingan dengan pengampunan agung ke itu boleh lampir, tak salah. Ya. Tapi asas mesti ni dulu. Jangan tiba-tiba pemerintah mengampunkan dosa orang tu. Keluarga dengar cerita Allah, dia maafkan rupanya. Menyebabkan simpan dendam tu tak habis. Islam ni dia nak, yang dah lepas tutup file. Kalau nak bunuh. Kalau nak bayar ganti rugi, bayar ganti rugi. Kalau maaf, dia maaf. Selesai. Baik. Allahumma faliqal isbah wa ja'ilal laili wa sakana wasyamsa wal qamara husbana as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarra ma fihi. Ya. Hai Tuhanku yang memecahkan segala cahaya pada waktu subuh atau menjerahkan cahaya subuh dan menjadikan ia akan malam itu tempat diam dan menjadikan ia akan matahari dan bulan akan jadi mengira-ngirakan waktu berbuat ibadah. Aku memohon akan dikau akan kebajikan hari ini dan kebajikan barang yang di dalamnya dan memohon pelihara akan dikau daripada kejahatan hari ini dan kejahatan barang yang di dalamnya. Ya. Allahumma faliqal isbah. Tuan-tuan sekalian, nak doa ni, ayat ni, di antara fadilatnya ialah dibaca pada air bagi orang yang tak boleh tidur malam. Kadang-kadang ada orang kena penyakit tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Kesian dia. Ya, tak boleh tidur langsung. Ya, puas bergolek-golek sampai pagi tak tidur. Ya, kadang-kadang kuh kering dia. Ya, dia panggil, ustaz tolonglah buat air tawar. Pasal apa tak boleh tidur? Saya kata baguslah tak tidur, boleh sembahyang tahajud. Dia kata masalahnya tak nak telah tahajud tu lah. Tak boleh tidur, tak itu. Bila tak boleh tidur tu sekalian, Tuhan ni buat sistem tubuh kita ni dia kena tidur.
Bila tubuh kita boleh tidur, dia selera makan tak ada. Ya, akhirnya dia jadi lemah tubuh dia. Ya, lemah. Ya. Dia boleh tidur sikitnya masa mari dengar kuliah. Masa mari dengar kuliah tu lah sekejap ustaz. Dalam kalau ustaz kuliah sejam tu, dalam 40 minit tu dan lah lelak kata dia. Ni isteri dia beritahu saya. Dia kata suami saya ustaz memang lama tak boleh tidur dah. Dia boleh tidur dia pergi dengar kuliah ustaz. Siapa tak tahu. Kita kan tak nak mengantuk sangat. Cerah mata. Ngaji tidur. Tak ada semuka. Inna a'taina. Habis dah. Tak ada habis inna a'taina. Ya. Ngaji sikit habis. Baca buku tidur selalu. Tengok Gusti. Tak tidur. Tengok Gusti 7 round. Habis 3 CD. Pasal apa minat? Minat punya pasal hilang. Jadi dan mari tak boleh tidur di antara doa. Ni ayat ni. Allahumma faliqal isbah waja'ilal laila sakana. Dan ya Allah, Tuhanku yang memecahkan segala cahaya pada waktu subuh. Tengah-tengah gelap ni hari, tiba-tiba keluar cahaya fajar. Masya-Allah. Anda ingat kata kuliah Tugu Aziz. Dia kata tidak ada kerajaan, nak gambarkan hebatnya kerajaan Allah Taala. Ya. Dia keluarkan matahari fajar, cerah dunia. Ya. Kita nak cerah satu rumah pun beratus bulan. Ya. Dia keluar cahaya dan memecahkan cahaya tersebut cerah hari jadi dunia. Ya. Ya. Wasyamsa wal qamara husbana. Dan Allah Taala menjadikan matahari, ya, dijadikan matahari dan bulan, ya, sebagai husbana, tempat mengira waktu. Kira-kira waktu. Waktu apa dia? Waktu semayang. Ya. Waktu semayang ni dia bergantung pada peredaran cat bulan dan matahari. Ya. Naik cerah langit habis subuh. Ya. Masuk waktu duha. Waktu isyraq, bila waktu isyraq masuk duha. Duha cerah panas sampai atas. Ya. Atas kepala. Maka waktu haram semayang. Ya. Pasal apa haram waktu tu? Ya, tengah-tengah waktu matahari nak jatuh dengan waktu matahari tegak atas kepala. Dia katakan bahawa waktu ini waktu syaitan. Ya, syaitan berkeliaran. Ya, dan dia bila masuk waktu zuhur, syaitan ni dia cuba merosakkan manusia supaya tak semayang. Ya. Dia bila dekat masuk waktu ni syaitan bekerja keras ni. Yang ni dia pujuk, awak pergi pujuk ni. Awak pergi pujuk ni. Awak pergi TMB, awak pergi Telekom, awak pergi hantar geng-geng dia. Pujuk jangan semayang je. Sebab pasal apa? Kejap lagi Tok Bila bang masuk waktu. Maka dia lah mari. Tiba-tiba mari sibuk masa tu. Nya sibuk la ilallah. Ya. Habis waktu lega, tak sibuk dah. Ataupun ujung waktu semayang baru semayang. Ya. Kadang-kadang kita perhati, tengok bangun subuh, keluar kelibuk gugang selagi. Anak lagi sekolah lagi, yang ni tak mandi lagi, yang ni tak bangun lagi, baju tak gosok lagi, stoking tah mana, skok tah mana, tudung hilang. Ya, duk cari ni anak lapan. Kasut sekolah jumpa, stoking pula tak ada, pakai stoking mok. Macam-macam kelang kelibuk. Subuh 7:30. Tengok. Dan Tuhan ni buat waktu semayang kita berubah, tidak tetap. Masalahnya kalau subuh, sekarang subuh lewat sekarang ni. Sekarang ni subuh pukul 5 minit. Sepatutnya biasa dulu subuh 5.40, 5.30 bangun dah. 5 minit sepatut bangun, 5.30 dah. Dia bangun 6 suku juga. Sepatutnya dah subuh lewat sekarang ni. Sempatlah semua sembahyang subuh. Tak juga. Ya. Sebab tu kita minta dina pada Allah Taala. As'aluka khaira hadzal yaum khaira ma fi. Minta ya Allah, aku mohon padamu kebaikan hari ni. Hari ni ada kebaikan banyak ni. Setiap hari ni Tuhan turun kebaikan, banyak kebajikan. Ya. Dan kita minta dalam banyak-banyak tu kebaikan dapat pada kita. Ya. Dan wa'udzubika min syarri hadzal yaum. Aku minta lindung daripada keburukan hari ni. Hari ni malapetaka macam-macam. Kereta aksiden, rumah terbakar, rumah tenggelam, orang kelahi, suami isteri bertumbuk, yang kena bunuh, yang macam-macam ni.
berjuta jenis keburukan. Ya Allah, lindungkan aku daripada keburukan tersebut. Sekejap je tuan-tuan, keburukan ni sekelip mata je. Sekelip mata je. Ya, tengah bawa kereta. Ni saya dengan kawan. Tengah bawa kereta, dia driver, saya duduk sebelah. Ayah duduk belakang. Botol air atas jatuh. Jatuh kaki dia. Dia pun tunduk. Tunduk ambil botol je. Angkat, bang, tiang elektrik. Sekelip mata je. Ya. Dia steering tengah kona, jalan kona. Tunduk ambil botol tu, kereta duduk berjalan. Sekelip mata je. Kemalangan gitu, tidur, terlelap. Sedar-sedar, tak sedar dah. Habis. Habis dah. Sekejap je. Wah, Tuhan nak buat keburukan. Sama juga kereta. Dapat duit ni. Duit 500 baru dapat. Tak. Jual sawit pula walaupun melawah, tapi dapat juga 1,500. Boh. Tak ada ni. Berjalan. Ikut kereta. Mercedes lawanya masa depan ni kita ikut. Ya. Kemudian, tengok kereta kawan lalu. Angkat tangan. Mercedes break. Bang, langgar. Pecah lampu dia. 7,500. Sekejap je. Itulah. Rezeki ni kadar Tuhan nak bagi, mudah. Tuhan nak tarik, mudah. Nak bagi, tak pasal-pasal dapat 500. 53 tahun tak pernah dapat. Dapat 500. Tak pasal-pasal. Ni tengok. Dan nak dapat. Dan Tuhan nak tarik, sekejap je. Sebab tu bab rezeki ni telah kita ingat gini je. Harta ni ada satu hadis kursi. Ada satu hadis Nabi. Ya, ittaqul maharim takun abadan nas. Jauhilah yang haram, kamu akan jadi seabik-abik manusia. Hamba Allah yang paling baik. Tinggal yang haram, kita akan jadi hamba Allah yang baik. Warda bima qasamallahu laka takum aghnan nas. Redalah dengan apa yang Allah kurnia pada kamu, kamu jadi sekaya-kaya manusia. Ya, reda. Tak payahlah duk buat benda haram, siapa nak senang. Tak payahlah duk tipu orang tu, tipu orang ni. Projek 3,000, tak salah sampai minta 6, sampai 6, 7,000. Ya, reda dengan apa yang Allah tentu bagi kita. Kita akan senang. Sebab tu, dua perkara kata Nabi dalam Al-Qursi. Pertama, kamu jangan bergantung dengan makhluk. Jangan harap pada makhluk. Ya, sebab makhluk ni dia boleh bagi kalau Allah suruh dia bagi. Ya. Kalau Allah tak suruh dia bagi, dia tak bagi, tuan-tuan. Jadi pasal apa duk harap ke dia, baik harap ke Allah. Sebab yang menentukan dia bagi tak bagi tu Allah, bukan dia. Dia tu hanya penggerak je. Ya. Redha dengan apa yang Allah tentukan. Ya. Yang pertama, jangan harap pada manusia. Yang kedua, redha apa yang Allah tentukan. Kita akan jadi sekaya-kaya manusia. Kaya jiwa. Kaya ni tidak duduk pada kita, pada jiwa. Ya. Kaya jiwa. Jiwa kaya walaupun susah. Nabi Muhammad SAW. Nabi ni kaya, tuan-tuan. Ya. Anda rasalah dalam Islam ni yang paling kaya Rasulullah lah. Kaya Nabi ni 1/5. Ya. Harta rampasan perang tu milik Rasulullah. 1/5. Kalau dapat 5 juta, 1 juta untuk Nabi. Tapi Nabi ni terlalu pemurah. Pemurah sangat. Hingga kan dapat tu dia fikir nak bagi siapa dah. Tak ada dapat bagi dah. Ya. Tak ada lama di tangan dia. Ya. Orang hadiah Nabi kambing 50 ekor. Sahabat dengar cerita Nabi dapat kambing. Pergi jumpa Rasulullah, aku dengar cerita kamu dapat kambing betul. Nabi kata ya. Minta Rasulullah, ambil lah. Nabi kata ambil lah. Banyak Rasulullah. Nabi kata ambil lah semua. La ilaha illallah, semua. Tu. Pemurah sangat. Hingga disebut ibarat air pahit. Pahit yang masuk, pahit tu kecil. Pahit yang keluar besar pada pahit yang masuk. Maka air tu tak ada lekat. Kita ni pahit keluar kecil je. Pahit masuk, 500 kali masuk. Keluar kecil je. Bila keluar sikit, yang ada tak bertambah. Macam umpama orang tanya, bagaimana untuk tambah ilmu? Bila seorang hamba Allah dengar, ya Allah, tambahlah pada aku ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan pada aku ilmu. Boleh. Dia kata, engkau minta Allah tambah ilmu kamu, tapi ilmu kamu pun kamu tak beritahu orang, macam mana Allah nak ganti ilmu baru? Maka dia kata, kita nak Allah ganti ilmu kita macam mana? Yang ada ni kita beritahu orang. Nasihat Allah ganti. Lalu kata guru saya,
Dia kata seumpama air dalam tangki tidak akan bertambah kalau dalam tangki tak keluar dulu. Air di tangki pakai bola, penuh, bola naik. Maka air baru tak akan masuk dalam tangki, mereka air dalam tangki tu kena keluar dulu. Maka demikian juga ilmu, kata dia. Ya? Sebab ilmu yang paling penting bukan banyak ilmu, tapi berkat ilmu. Berkat ilmu. Ya? Banyak ni kita naklah banyak ilmu, tapi banyak tak ada berkat, na'udzubillah. Ya? Jadi bagaimana untuk dapat keberkatan ilmu? 3 perkara. Ya? Yang pertama, beramal dengan apa yang kita belajar. Yang kedua, sampaikan apa yang kita dapat. Yang ketiga, minta pada Allah Ta'ala ilmu yang kita dapat itu diberkatinya. Minta keberkatan ilmu. Doa minta berkat ilmu sebut. Baik. Dan ya, aku mohon padamu ya Allah keburukan apa yang kamu jadikan hari ini. Dan lagi dan doanya lagi bismillah masya Allah la quwwata illa billah kullu ni'matin faminallah masya Allah al khairu kulluhu biyadillah masya Allah la yasrifu su'a illa Allah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Maksudnya dengan nama Allah aku bangkit dan barang yang dikehendaki oleh Allah nescaya akan jadi. Bismillah dengan nama Allah. Masya Allah apa-apa dikehendaki oleh Allah Ta'ala. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan, ya, tidak ada kuasa melainkan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Segala nikmat, kullu nikmatin faminallah, semua nikmat ni daripada Allah. Ini nikmat. Rezeki lain, nikmat lain. Nikmat kita makan. Bila kita makan, umpamanya kita makan. Saya baru ni jumpa seorang kawan di doktor. Saya tengok dia makan cukup jagalah dia ni makan. Dia doktor main jaga makan. Ya. Dia kata sebenarnya bila Nabi kata berhenti sebelum kenyang, makan bila lapar. Sebab Tuhan buat dah sistem dalam tubuh kita yang jadi penyakit tu lebihan daripada yang tubuh perlu. Macam gula. Gula ni perlu tubuh kita. Yang jadi penyakit kecil manis tu yang lebih tu. Gula ni dia buat tenaga. Gula ni untuk tenaga. Tapi bila kita makan gula, kerja dok. Tubuh tak bergerak. Jadi gula tadi dia tidak bertukar sebagai tenaga, jadi penyakit. Lebih tu penyakit. Dia kata sebab itu berhenti sebelum kenyang tu sebab bila tubuh kita makan, kita berhenti tu, rasa nak kenyang berhenti terus. Itulah cukup-cukup untuk tubuh. Bila kita makan juga lepas kenyang, tu jadi penyakit. Itu penyakit. Ya. Makan dah kenyang, makan juga. Sebab pepatah Melayu, biar putus tali pinggang, jangan putus kawan. Kalau kawan ajak, makan walaupun kenyang. Kenyang dah minta maaf kenyang. Allah Ustaz, sapu tangan selah tak kalah tak muat satu almari. Oh ya tak ya juga. Kata sapu tangan selah. Ya. Selah sapu tangan. Lepas tu, Ustaz, minum. Allah, anak baru. Kat pilihan raya ni Ustaz. Minum juga. Zaman ni orang nguguk Ustaz tu. Uguk. Jumpa kawan. Allah lama Ustaz tak jumpa. Jom minum. Allah. Anak dah 3 kali dah. Baru 3, dia 5. Makan juga. Jadi yang ni lebih. Bila lebih tak apa. Lebih ni sebenarnya tidak salah dengan syarat. Kena kerja kuat lah. Kena kerja kuat. Ni minum pagi, tongkat ali. Bini tak ada. Tongkat ali pagi, petang, tengah hari. Isteri uzur. Baru beranak. Merah mata tu jadi tak betul tu. Anak salah sikit penampar. Pasal apa? Bapak tongkat ali. Kalau usi uzur, TO sudahlah. Contoh, mudah faham. Jadi kata apa dia? Ya Allah, Masya Allah al-khairu kulluhu biyadillah. Segala kebaikan daripada Allah Ta'ala. Segala kebajikan dan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Kemudian, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah,
Raditu billahi rabba. Dia kata bila kita baca dan tiada memalingkan kejahatan mereka dengan Allah Ta'ala, aku redha Allah Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam agama, Nabi Muhammad SAW itu Nabiku. Hai Tuhanku, atasmu kami berpegang, kepadamu aku kembali bertaubat, dan kembali aku berbuat ibadah. Ya, Rabbana alaika tawakkalna. Ya Allah, padamulah aku tawakal. Tawakal ni apa dia? Tawakal ni setelah usaha habis kita usaha. Ikhtiar habis ikhtiar. Doa kita habis doa. Barulah ditimbul tawakal. Ya, tawakal tu setelah habis. Lepas tawakal tu apa dia? Satu je lagi, redha. Buah bagi tawakal redha. Sebab tu dikata, seseorang yang tak redha dengan ketentuan Allah, sebenarnya dia tidak tawakal pada Allah. Makna tawakal ni tu kita usaha ikhtiar dah, usaha dah. Kempen dah, turun dah, beri buat kebakar tu. Buat kerja dah ke dah. Tiba-tiba kalau BN usaha dah, tiba-tiba tak dapat, kena redha. Apa makna redha? Redha di makna terima apa yang Allah tentukan. Ya. Lepas pilihan raya dulu, di sinilah bawah ni, kat bawah tu. Ya. Keluar kepesan malam tu, Ustaz Tu Ibrahim tak menang lagi. Mari seorang pakcik peluk kan, nangis-nangis dia. Sabarlah ustaz. Nak buat macam mana? Dah takdir kalah. Saya kata tak apa. Ya. Pakcik tu kena sabar banyak. Sabar. Kadang-kadang bukan apa, orang yang buat kerja dia rasa letih. Ya. Memanglah kita nak suara Islam bawa. Ya, kena ada suara Islam. Ya, suara yang menegur, membimbing. Tapi kalau usaha, anda fikir gini, kalau kita usaha tiba-tiba tak dapat, Tuhan nak ringankan hisapan kita di akhirat. Bila kita fikir ringan hisapan akhirat, kita tak tamak dengan jawatan. Ada orang nak sangat jadi menteri besar. Ya. Anda mari fikir, ya Allah, boleh ke dia jawab satu negeri besok di akhirat? Tuhan tanya dia, boleh jawab ke? Tak boleh tuan-tuan. Kalaulah tidak kerana Islam, jawatan ni betul-betul menyusahkan di akhirat. Kalau tidak kerana Islam. Tapi kerana Islam ni Tuhan, kerana Islam tu semua jadi kebaikan lah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun mamnun tu dengan dua syarat. Apa syarat dia? Amanu wa amilus solihat. Barulah ajrun ghairu mamnun. Baru pahala tak putus-putus. Kalau tak beriman, tak ada pahala. Jadi kita usaha ikhtiar, maka Rabbana alaika tawakkalna. Ya Allah, padamu aku tawakal. Aku serah padamu ya Allah. Ya, ustaz saya kata apa dia? Wahai Tuan Ibrahim, langit bumi Tuhan boleh jaga, takkan awak kecil Tuhan tak boleh jaga? Sebesar langit bumi ni Tuhan boleh jaga. Matahari bergerak Tuhan jaga, cakrawala Tuhan jaga. Takkan awak kecil Tuhan tak jaga? Cuma satu perkara je. Oleh kerana kita tak tahu doa, ya Allah, aku ni tak tahu masa depanku. Kamu atur yang terbaik bagiku, jauhi benda tak baik bagiku ya Allah. Yang tak baik bagiku, yang tak baik bagi agamaku, yang tak baik bagi keluargaku, yang tak baik bagi anak isteriku, minta lindung. Tu dah boleh buat. Nak lari pada tu mana kemampuan manusia? Wa ilaika anabna. Dan kepadamu kami kembali ya Allah. Aku ni banyak dosa, balik padamu ya Allah. Ya. Kita kembali pada Allah. Kembali apa dia? Kembali mengaku dosa. Ulama kata mengaku dosa dunia, semoga Allah tak sebut di akhirat. Ya, kita accident bawa kereta, terlanggar kereta kawan. Mari dia marah kita. Macam mana? Nak report ke nak selesai? Selesailah. Tak apalah, saya bayar. Awak pergi bengkel tu, baik key berapa, bil hantar saya bayar. Tak apalah. Kalau buat report polis, naik mahkamah, Allah. Percara kena denda dua-dua. Yang untung kerajaan juga. Yang kereta kena langgar tak untung, yang kena langgar tak untung. Ya. Dunia, ya Allah, aku banyak dosa. Aku pernah tinggal semaya, aku pernah tak puasa, aku pernah tengking mak, aku pernah sebut dosa di dunia, mengaku supaya dosa kita tak disebut oleh Allah di akhirat. Ya. Ada ke dosa tak sebut? Ada. Ya. Nabi sebut hadis, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa-siapa tutup kaiban orang Islam dunia, makna kita tutup. Kita tahu, kita tutup. Allah tutup kaiban yang mengaibkan dia dunia dan akhirat.
Macam kita ni, banyak dosa kita buat orang tak tahu. Banyak. Kalau orang tahulah dosa kita, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Si baik orang tak tahu. Baru ni saya jumpa kawan saya tu nakal sungguh masa sekolah dulu. Ya, memang terkenal nakal, ya Rabbi. Nakal budak-budak lah. Nakal zaman dulu. Bukan jahat, nakal. Ya. Dia kipas angin musim tu, dia tak boleh tengok musim tu. Dia bergayuk. Luruh empat-empat. Ya. Pindah kipas tu, luruh ke bawah. Dia lah tu punya kerja. Kalau kursi patah, dia lah. Ya. Nakal, ya Rabbi. Allah. Lama tak boleh, dekat 30 tahun. Baru ni jumpa dia. Cuba, hantar duduk mana sekarang ni? Dia kata, Ana jadi imam. Hantar jadi imam? Ana tanya dia, awak jadi imam? Ha. Dia bisik imam. Saya kata, sebaiklah makmu tak tahu. Kalau makmu tahu, dia kata zaman jahiliah Ustaz, sekarang dah beriman dah. Maknanya kita, bukan dia lah, kita pun. Kalaulah orang tahu dosa kita zaman muda dulu. Kan nak kebaya hilang, kan tuan-tuan dulu curi. Takkan tak ingat kan? Duk ngita nak orang mandi dulu. Siapa? Ya. Kan? Kau tak ingat dah? Makna kalaulah Allah bentang, Allah Rabbi. Masya Allah. Tapi Tuhan tutup. Nabi kata siapa-siapa yang melanggar perintah Allah, lalu Allah tutup, maka urusannya terpulang pada Allah di akhirat. Kalau Allah nak ampun, Allah akan ampun. Oleh kerana sekarang ada peluang, minta ampun lah. Minta ampun, ya Allah, tutuplah keaiban. Allahumma astur auratina, ya Allah, tutupilah benda yang mengaibkan. Minta Allah tutup, ya, supaya jangan Allah bentang. Kalau bentang, Allah Rabbi. Sebab tu kadang-kadang suami isteri ni, dia payah sangat nak tegur bini dia, sebab bini dia tahu perangai dia zaman dulu. Tudunglah awak tu. Alah, kata bini. Payah. Alah, barang. Awak dulu, awak jaga tak bagi aku pakai tudung. Ingat tak? Tu payah. Alah, baru sehari dua dengar kuliah Ustaz Tuan nampak warok. Ya ini payah tu. Sebab tu kadang-kadang kita ni nak macam tu lah. Wa ilaikal masir, dan kepada Allah kita kembali buat ibadah pada Allah Ta'ala. Balik buat ibadah pada Allah. Dan hendaklah memakai ia akan pakaian padahal di dalam membaca segala doa ini, dan sunat ia berniat dengan memakai kain itu menutupi auratnya, kerana ia menjunjung suruh Allah Ta'ala, dan kerana menolongi atas berbuat ibadah. Bangun pagi kita mandi, kita pakai pakaian, ya Allah, aku tutup aurat yang mengaibkan kita. Aurat ni kita benda yang mengaibkan, ya. Tapi bila suami isteri tak ada aurat, dengan orang lain ada aurat. Luar pada suami isteri ada aurat, suami isteri tak ada aurat, ada aurat je. Aurat ada, aurat tak ada, ya, tak ada, ya. Tapi walau bagaimanapun kita minta supaya ya Allah kita tutup pakaian, takut nampak. Imam Ahmad bin Hanbal, dia diseksa dalam penjara dia. Sebelum masuk penjara, diseksa zaman-zaman kerajaan zalim lah. Ya. Dia diseksa dengan disebab dalam penjara. Padahal dia seorang alim, orang alim besar. Pemerintah zalim pada waktu itu, tangkap dia, seksa dia. Dia kata, aku tidak takut dengan seksaan tersebut, tapi aku bimbang satu je. Dia kata, aku bimbang takut aurat aku terdedah. Bila dia rotan, kata kawan dia yang dalam penjara, dia kata, engkau jangan bimbang. Biasa setiap kali dia akan rotan kamu 3 kali. Ni orang lama-lama kena rotan berapa? 3 kali. Rotan kali pertama kamu akan rasa sakit. Rotan kali kedua kamu dah pengsan dah. Kamu tak sedar apa dah. Kali ketiga kamu tak tahu apa dah. Dia kata, aku tak takut rotan tu. Cuma aku takut bila dia rotan hingga memutuskan tali mengikat seluar aku. Ya. Putus, tuan-tuan. Rotan sampai putus tali seluar ni. Kata Imam Ahmad, dia kata, aku bimbang bila dia rotan aku, tali seluar aku putus, lalu aurat aku orang tengok. Itulah yang paling aku takut sekali. Ya. Kata kawan dia, ini aku tak boleh buat apa. Memang putus. Setiap kali rotan mengenai kami,
seluar kami koyak, pakaian kami koyak. Lalu bila Imam Ahmad bin Hanbal diheret untuk diseksa, dalam keadaan tangan dia bergari dengan kaki dia bergari, dia minta doa pada Allah Ta'ala, ya Allah tutupi auratku, ya Allah tutupi auratku, jangan kau malukan aku. Lalu orang rotan dia, rotan kali pertama, rotan kali kedua dia pengsan, tali seluar dia putus. Dia rotan kali ketiga, tiba-tiba apa yang berlaku, seluar dia putus, tapi kain dia, pakaian dia lekat, tidak jatuh, tak jatuh pada tubuh dia. Ya, Allah makbulkan doa dia. Seorang wanita zaman Nabi datang jumpa Nabi, dia ni kena penyakit sawan. Ya, bila kena sawan, menggelupur dia. Ya, dia mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak kamu doa pada Allah supaya Allah sembuhkan penyakit aku ni? Nabi kata, aku boleh doa, tapi kalau kamu sabar, Allah masuk kamu syurga. Kamu nak mana? Aku boleh doa pada Allah supaya Allah sembuhkan kamu, tapi kalau kamu sabar, penyakit ni Allah ampun dosa. Nasihat Allah masukkan kamu dalam syurga. Dia kata, kalau gitu apa dosa? Aku akan sabar. Perempuan kena sawan, dia pun pergi. Tak apa, saya akan sabar. Dia pergi, dia balik semula. Dia kata, Allah, boleh tak satu je? Aku ni bila kena penyakit sawan, aurat aku terdedah. Kain terangkat, tudung terbuka, apa semua. Jadi aurat aku terdedah. Aku minta, ya Rasulullah, doa pada Allah Ta'ala, bila aku kena penyakit ni, aurat aku terpelihara, tidak terbuka. Lalu Nabi doa. Nabi doa, selepas Nabi doa, wanita ni setiap kali dia kena sawan, aurat dia tak pernah terbuka. Ya, tudung tak terbuka, kain dia pun tak terselak. Ya, sebab tu kadang-kadang, ya, memang sakit ni ikhtiarlah ubat. Ya, ikhtiar tu pun dapat pahala. Dan penyakit tu kifarat dosa-dosa yang kita buat. Ya, kadang-kadang dosa kita banyak, ya, Tuhan beri. Ya, bila pakai pakaian dengan niat nak tutup aurat, junjung perintah Allah Ta'ala. Allah kata haram, aurat ni wajib ditutup. Lalu kita pakai. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Buat benda wajib, besar pahala tuan-tuan. Ya, tutup aurat ni besar pahala berbanding ibadah-ibadah sunat yang lain. Ya, sebab kita buat wajib, besar pahala dia. Kerana menutupi aurat itu wajib. Dan jangan dikasakkan memakai kain itu akan riak dan takabur. Dan jangan dikasak memakai kain itu kerana bercantik-cantik, kerana segala demikian itu haram. Jangan niat nak pakai tu nak tunjuk-tunjuk. Orang sekarang pakai, oi, tuan sekalian, di hari-hari majlis kebesaran di raja ni, tuan sekalian, masing-masing pakai pakaian. Ya, anda tengok yang jenis suku gitulah. Allah, pakaian dia masing-masing dengan goh berjalan tu, dengan beg tangannya, dengan cincin lagi, beg tangan lagi. Cincin berapa, beg tangan berapa. Dengan pakaian dia, goh, bintang-bintang penuh bintang. Ya, 3 lapis bintang. Bulan tak ada. Allah berjalan, gam jalan dengan kesombongannya. Allah Ta'ala sebut, wala tamshi fil ardi marha. Engkau jangan berjalan dengan sombong atas muka Allah Ta'ala. Dalam hadis kursi yang telah kita kuliahkan lama-lama dulu, Allah kata apa dia? Hei manusia, engkau pijak hari ni, kamu pijak atas bumi ni, satu hari engkau akan masuk dalam perut bumi ni. Ingat, satu hari Nabi tengok seorang sahabat berjalan dengan keadaan sombong. Ya. Nabi kata berjalan cara ni haram. Kecuali waktu ini, kebetulan masa tu dia sedang berkawat untuk pergi perang. Berkawat tu tak apa, tunjukkan kekuatan. Kita tentera ni kan kena tunjuk haibah. Masa tu tak apa, tunjuk kuat. Kalau berkawat lagi perang pun slow je. Senam diri. Tak ada apa tu tuan. Ya. Baris, sedia. Pusing kanan. Nak pergi perang benda. Sebab tu dia arahan pun dengan gah. Ya. Arahan tu dengan kuat, dengan semangat. Kanan, pusing. Kerak pusing. Duduk. Ada tak duduk? Tak ada kan? Mana ada arahan duduk? Tak ada.
Berkawak ni satu tak pernah suruh duduk, tuan-tuan. Tak pernah. Okay. Gah tu. Nabi kata gah waktu depan dengan musuh, tak apa. Tak apa. Sebab biar kita rasa kuat. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap sedialah kamu menghadapi kekuatan. Antara al-quwwah itu al-haibah. Sebab tu bila dalam satu perang Nabi beri arahan, cak unta dan kuda masing-masing. Pakaikan unta dan kuda dengan pakaian yang merah. Abang buat cak kuda, cak unta, buat pakai kepala dia, pergi medan perang. Unta, puak musyrik tengok apa jenis unta dia ni. Habis lari, tuan-tuan. Lari gitu je. Pasal apa? Pelik unta ni. Ada kawan beritahu, dia kata, Ustaz, kalau kita nak halau kera, macam mana cara ni? Dia kata, senang je, Ustaz. Tembak tak jadi, perangkap tak jadi. Cak kera, tangkap seekor, cak kera. Cak macam mana? Dia kata, cak merah. Jangan cak biru. Cak biru dia tak boleh, cak merah. Dia kata cak, lepas kera tu, kera lain tengok kera merah mari lari. Lari, tuan-tuan. Lari. Bila kawan dia lari, dia pun kejar. Lari. Akhirnya selamat kebun kita. Tapi dia kata kesian. Kenapa kesian? Dia jadi seko. Tak ada kawan. Kawan lain nak pergi tengok. Bukan. Akhir mati meragang gitu je. Jangan boh belacan nyanyi.